Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, sebelum kita mula reaction pada hari ini, saya nak berikan pengumuman kepada anda. 1 hari bulan Disember sehingga 10 hari bulan Disember ada Pesta Buku Antarabangsa Selangor yang terletak di Dewan MBSA Convention Center di Shah Alam, dan saya akan berada di sana setiap hari berkenaan daripada 1 hari bulan sampai 10 hari bulan. Anda boleh bertemu saya di Reruai bernombor N10. InsyaAllah anda boleh jumpa saya, boleh beli buku-buku di situ dan kita boleh sembang sama-sama di sana insyaAllah. Sahabat-sahabat, baru-baru ni ada seorang peguam yang bernama Ni Ilin. Dia seolah-olah mencabar Mahkamah Syariah dengan mempertikaikan kuasa yang telah ditetapkan di Mahkamah Syariah Kelantan kepada Mahkamah Persekutuan. Dan ahli-ahli politik mempolitikkan isu ini dengan agak besar. Antara yang bersemangat di dalam isu ini adalah daripada Parti PAS. Dr. Ustazah Mastura, dia pada 8 November disebut institusi syariat Islam di Malaysia dalam bahaya. Hari ini ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional menerima memorandum daripada Sekretariat Syariah yang menggabungkan hampir 300 NGO bagi menggesa untuk dilakukan pemindaan perlembagaan segera untuk menyelamatkan institusi syariat Islam di dalam negara kita. Ini ekoran kes yang telah difailkan oleh seorang peguam, Ni Ilin, terhadap Kerajaan Negeri Kelantan yang mencabar sebahagian besar peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Negeri Kelantan 2019. Kes Ni Ilin ini jika berjaya, maka segala hukuman jenayah syariah akan terhapus dan tiada lagi undang-undang bagi orang Islam yang melanggar syariat di negara ini. Implikasi besar kes ini akan menyebabkan keruntuhan keseluruhan undang-undang syariah di negeri-negeri yang lain. Lalu ditunjukkan gambar ahli parlimen pembangkang yang berada di situ. Ini gambar-gambar mereka. Okey, baik. Tidak berhenti sekadar itu, pada 15 November ada satu himpunan selamatkan syariah yang bertarikh 20 November 2023 yang dibuat oleh Parti Islam Se-Malaysia PAS. Disebutkan dalam post itu, jika bukan kita umat Islam yang mempertahankannya, siapa lagi? Mahkamah Syariah sedang dicabar, undang-undang Islam sedang diperkecilkan. Ayuh semua umat Islam kita bersama di Putrajaya. Kita jadi benteng menyelamatkan kedaulatan syariat Islam di Malaysia. Simpan tarikh ini, jumpa di sana. Jika kita sekadar membaca kenyataan daripada Dr. Ustazah Mastura, kita akan dapati bahawa memang besar sungguh isu ni, berbahaya sungguh. Sebab kita ada Mahkamah Syariah, dalam mahkamah kita ni tak adalah sebesar Mahkamah Persekutuan, mahkamah yang kecil, tetapi ia dicabar dan cuba diruntuhkan, yang meresahkan seluruh umat Islam di Malaysia. Tapi saya pelik juga apabila peguam yang dilantik oleh Majlis Agama Islam yang mempertahankan itu, dia sebut perkara yang sebaliknya. Okey, hari ini petition telah pun didengar, belum ditamatkan lagi sebenarnya kerana hanya pihak pepetishan yang telah buat hujahan, diikti dengan hujahan balas daripada pihak responden iaitu Kerajaan Negeri Kelantan. Ada juga beberapa peguam yang telah diberi kebenaran oleh Mahkamah Mulia ini untuk hadir sama ada sebagai pihak amicus curiae ataupun rakan kepada mahkamah untuk membantu hujahan. Antaranya adalah kami dari pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Ada juga diberikan kebenaran untuk amicus curiae atau membantu mahkamah dalam hujahan-hujahan daripada Jabatan-Jabatan Agama Islam ataupun Majlis-Majlis Agama Islam yang berkaitan. Hujahan belum selesai, mahkamah telah menetapkan tarikh baru, tarikh yang lain yang akan dimaklum kepada semua pihak. Isunya isu yang menarik kerana melibatkan sama ada undang-undang jenayah ini hanya boleh diterima pakai dan ataupun enact ataupun dilaksanakan ataupun diperuntukkan oleh parlimen sahaja, dan dengan itu tidak memberi keizinan untuk majlis Dewan Undangan Negeri masing-masing untuk memperuntukkan undang-undang yang berkaitan dengan jenayah. Ini isu yang penting dan yang menariknya adalah mahkamah dan juga pihak-pihak telah pun rasa-rasa rata-rata bersetuju semasa dalam hujahan dan prosedur tersebut berkaitan bahawa ini tidak membabitkan isu doktrin agama Islam. Saya ulang sekali lagi. Dia sebut pihak-pihak telah bersetuju, telah bersependapat bahawa isu ini tidak melibatkan doktrin agama Islam. Kita ulang balik apa kenyataan yang beliau sebut. Dan yang menariknya adalah mahkamah dan juga pihak-pihak telah pun rasa-rasa rata-rata bersetuju semasa dalam hujahan dan prosedur tersebut berkaitan bahawa ini tidak membabitkan isu doktrin agama Islam, tapi lebih kepada isu berkaitan dengan
kebebasan sesebuah badan perlembagaan itu untuk membuat undang-undang. So ini saya rasa satu nasihat yang amat penting yang diberikan oleh mahkamah. Mahkamah tidak bertindak sebagai ini adalah haram, itulah halal, tidak. Tapi lebih kepada sama ada parlimen ataupun State Legislative Assembly mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang berkaitan dengan undang-undang jenayah. Terima kasih. Mahkamah belum memberi tarikh yang lain, tapi saya rasa Mahkamah Persekutuan juga saya harus memberi satu selut yang baik adalah kerana ingin mendengar semua pihak yang berkepentingan, dan itulah sebenarnya yang penting kerana ramai pihak-pihak yang merupakan stakeholder yang penting berkenaan isu ini, terutamanya Majlis Agama Islam negeri-negeri berkenaan dan juga badan-badan penguasa negeri-negeri berkenaan. Sebagai tambahan, pihak petition juga menarik satu section. Cabaran dibuat kepada 20 enactment, 20 section enactment, dan satu section ditarik balik tinggal 19. Dan kalau kita lihat kesan keputusan ini, dia akan efek kepada enactment negeri lain. That explain kenapa hari ini ramai daripada negeri-negeri semua datang, dan kami bagi pihak MAWIP kita akan memfokuskan tentang perbezaan antara enactment yang dicabar ini dengan the federalist dalam Perlembagaan Persekutuan. Itu antara perkara yang akan dihujahkan. Jadi saya kira satu exercise yang baik, dan kita tak sepatutnya menggunakan kes ini untuk menimbulkan sebarang keresahan di luar sana, kerana isu ini adalah isu berkaitan dengan perlembagaan dan bidang kuasa negeri dan juga persekutuan. Jadi isu ini jelas isu perundangan. Cantik. Peguam-peguam daripada Majlis Agama Islam, tadi peguam daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah sebutkan bahawa isu ini tidak patut untuk dipolitikkan sehingga menyebabkan orang huru-hara dan sebagainya. Ia adalah berkaitan tentang isu perundangan semata-mata. Jadi sepatutnya kita tak patut sebut seperti mana yang Ustazah Dr. Mastura sebut tadi. Tapi tak apalah. Kalau tak puas hati dengan apa lagi penjelasan tu, saya pun bukan mahir sangat dalam bab ni. Kita dengar lagi. Kalau tak puas hati lagi dengan penjelasan daripada peguam tadi, kita dengar pula apa penjelasan daripada KJ. KJ pun ada sebut dekat keluar sekejap. Sekali. Isu pokok dalam kes Nick Allen ni adalah isu bidang kuasa. So nak mudahkan cerita dia, di dalam perlembagaan Malaysia ni ada senarai persekutuan dan juga ada senarai negeri. Lebih kurang undang-undang yang di bawah persekutuan dan undang-undang di bawah negeri. Ya, jadual 9, senarai 1, senarai persekutuan butir 4. Contoh dalam hal ini spesifik, undang-undang dan tata cara sivil dan jenayah dan pentadbiran keadilan. Itu berada di bawah senarai persekutuan. Federal list. Maksudnya Parlimen Malaysia sahaja yang boleh menggubal undang-undang berkenaan dengan undang-undang jenayah, ya, yang saya sebutkan tadi. Jadual 9, senarai 2, senarai negeri butiran 1, butir 1, dalam contoh ini dia sebut bahawa pewujudan dan penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam terhadap pemerintah agama itu kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan. Di situ memberi bidang kuasa kepada Dewan Undangan Negeri untuk menggubal apa-apa penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam terhadap perintah agama itu. Kecuali, ini yang penting Syaril, ini adalah isu pokok dia, kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan. Jadi apa yang menjadi asas kepada dua perkara ni? Yang pertamanya adalah pewujudan dan penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam terhadap perintah agama itu. Itu undang-undang yang kita kenali sebagai undang-undang syariah yang hanya digubal oleh Dewan Undangan Negeri kecuali Parlimen untuk wilayah persekutuan. Undang-undang syariah di Parlimen digubal untuk wilayah persekutuan sahaja. Diguna pakai di wilayah persekutuan saja. Di negeri-negeri lain sebab di bawah perlembagaan dia bagi hak kepada Dewan Undangan Negeri. Tetapi dia ada klausa preclusion. Dalam undang-undang ni dia panggil preclusion clause. Kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan. Ini yang dicabar. Ini yang dicabar oleh Nick Allen. Dia nak tengok bidang kuasa Dewan Undangan Negeri Kelantan itu boleh ke tidak membuat undang-undang atau undang-undang syariah dalam kes ini yang ada, yang bercanggah ataupun kesalahan itu ada dalam diperuntukkan dalam undang-undang daripada perlembagaan. So bila kita tengok kepada kes ini, kita nak kena rujuk kepada, dan kes ini telah pun menjadi rujukan, kes yang dibawa oleh Ki Putra. Ki Putra ini seorang pemuda yang
didakwa atas kesalahan liwat di Mahkamah Syariah. Beliau kemudiannya failkan kes di Mahkamah Persekutuan untuk isytihar Seksyen 28 Enactment Jenayah Syariah Selangor tidak sah. Okey, dalam enactment Seksyen 28 Enactment Jenayah Selangor, iaitu Undang-Undang Selangor, Undang-Undang Syariah Selangor yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Selangor, ada kesalahan untuk liwat. Tapi Iki Putra ni, dia bawa ke Mahkamah Persekutuan, dia kata ini adalah satu kesalahan yang ada dalam Undang-Undang Persekutuan. Seksyen 377 Kanun Keseksaan juga ada kesalahan seks luar tabii, walaupun dia punya hukuman berbeza lah daripada enactment Syariah Selangor. Maka dia bawa ke mahkamah untuk menentukan yang mana ada bidang kuasa. Jadi mahkamah kata Dewan Undangan Negeri Selangor ada kuasa buat undang-undang bertentang dengan hukum syarak, tapi tiada kuasa untuk gubal undang-undang jenayah seperti liwat disebabkan Seksyen 28 ini tidak sah, disebabkan dah ada dalam Seksyen 377 Undang-Undang Federal kesalahan yang sama. Hanya boleh gubal undang-undang berkaitan akidah, ibadah dan akhlak yang tak ada dalam Undang-Undang Persekutuan. Itu sebenarnya kes dia. So Nick Allen ni dia bawa benda yang samalah. Dia nak tahu tentang bidang kuasa. Ya. So dalam kes Iki Putra yang saya sebutkan tadi, bila Iki Putra kata okey, you tak boleh salahkan saya atas liwat sebab ni memang undang-undang yang ada di dalam federal. Dalam kes di mana ada dua-dua, federal akan lebih diutamakan sebab di federalist. Mahkamah telah sebulat suara dalam kes Iki Putra menentukan bahawa walaupun negeri mempunyai bidang kuasa luas untuk menggubal undang-undang syariah atas precepts of Islam ataupun asas kepada agama Islam, hukum syarak, tetapi bidang kuasa ini teluk kepada preclusion clause dalam kecuali perkara yang ada di dalam undang-undang federal ataupun undang-undang persekutuan. Ini yang jadi isu dia, di mana dalam kes Nick Allen dia bawa undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri ke Mahkamah Persekutuan dan dia minta Mahkamah Persekutuan buat keputusan bidang kuasa, ada bidang kuasa ke tak untuk membuat undang-undang ini yang dah ada dalam federalist ataupun yang mungkin boleh ada dalam federalist. So itu yang menjadi perkara yang dibincangkan dan saya tahu bahawa isu ini telah menjadi satu yang sangat-sangat hangat dan dipolitikkan, seolah-olah ini adalah satu usaha untuk menyerang undang-undang syariah. Ini adalah satu usaha untuk menyerang mahkamah syariah dan ada juga yang kata ini adalah usaha untuk menyerang agama Islam itu sendiri. Ya, kita tak pasti apa niat di sebalik petition yang dibuat oleh Nick Allen ini. Tetapi dari segi a point of law, dari segi undang-undang, ini adalah sesuatu yang tidak luar biasa. Membawa satu petition ke Mahkamah Persekutuan supaya Mahkamah Persekutuan boleh menentukan sama ada perkara itu berperlembagaan ataupun tidak. Itu dia. Dan sebenarnya kalau kita adalah orang Muslim yang nak memastikan bahawa undang-undang syariah, mahkamah syariah diperkukuhkan, perkara ini mestilah dijawab di mahkamah. Saya nak masuk di situ KJ kerana itu as a fantastic point kerana dalam Malaysia ni saya rasa ramai yang memahami sistem dalam Malaysia akan tahu kita ada dua sistem perundangan. Sistem perundangan civil dan juga sistem perundangan syariah. Dan dalam keadaan negara Malaysia yang masih secara relatifnya muda, akan adalah persoalan-persoalan dan pertikaian-pertikaian, kalau nak guna istilah pertikaian, yang tidak jelas bidang kuasa siapa dan sebagainya, yang petition-petition seperti ini sebenarnya menjernihkan supaya lebih jelas apa yang mempunyai bidang kuasa. Kerana ini adalah soalan-soalan yang belum pernah dijawab secara sepenuhnya. Jadi this is a normal process of apabila kita ada dua sistem, mestilah akan ada yang tertanya siapa. Jadi benda ni apabila Mahkamah Persekutuan menjawab, maka itu menjadi precedence dan itu yang akan menjadi the new truth. Dan apa penyelesaian? Penyelesaian dia jangan panik. Sebab kalau putusan Perlembagaan Persekutuan itu tidak memihak contohnya kepada persepsi yang sedia ada dan mungkin memihak kepada pandangan Nick Allen yang mengatakan bahawa Dewan Undangan Negeri tidak ada bidang kuasa, boleh dibawa pindaan kepada perlembagaan. Betul. Contoh dibangkitkan soal kepincangan perlembagaan dalam kes ini, di mana kalau kita ikut kes Iki Putra ini, negeri-negeri dia tak boleh menggubal undang-undang berkenaan dengan contoh perjudian, sebab dia kata hanya persekutuan saja yang boleh. Contoh, tetapi artikel 70 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa persekutuan tidak ada hak menggubal apa-apa yang ada dalam senarai negeri. Dia tunjuk dalam kes ini tidak ada sesiapa yang ada jurisdiction, yang ada bidang kuasa dalam kes-kes tertentu. So kalau wujud kepincangan tersebut, pindah perlembagaan. Dia macam kita selalu belajar lagi je dalam pendidikan agama kita yang asas kan, ini semua adalah peraturan undang-undang manusia. Undang-undang manusia ini dalam konteks ni bukan saya kata undang-undang syariah, undang-undang manusia, tidak. Maksud saya dalam konteks sistem negara ni, perundangan itu ciptaan manusia, sistem kehakiman dan sebagainya, akan ada kepincangan, akan ada kelompongan, dan antara cara untuk macam saya sebut tadi menjernihkan dan menyelesaikan kelompongan adalah proses-proses yang mungkin tidak selesa tetapi ia akhirnya membawa kepada pengakhiran yang lebih
lebih jelas. Ya, ada juga yang manipulasi isu ni, kata kenapa mahkamah persekutuan, mahkamah sekular ni ataupun mahkamah persekutuan, bukan mahkamah syariah, yang menentukan perkara ni. Ini perkara asas sebab the supreme law of the land in Malaysia adalah perlembagaan persekutuan. Undang-undang yang paling utama di Malaysia, yang terpakai di Malaysia adalah perlembagaan mahkamah persekutuan, bukan mahkamah syariah, yang menentukan perkara ni. Ini perkara asas sebab the supreme law of the land in Malaysia adalah perlembagaan persekutuan. Betul? Undang-undang yang paling utama di Malaysia, yang terpakai di Malaysia adalah perlembagaan persekutuan. Kita tak boleh lari daripada hakikat tersebut. Dan di dalam perlembagaan persekutuan, soal constitutionality, soal sama ada perkara itu berperlembagaan ataupun tidak, adalah sesuatu yang hanya boleh ditentukan oleh mahkamah persekutuan. So saya tak nampaklah bahawa ini adalah sesuatu yang janggal, ini adalah sesuatu yang boleh meruntuhkan fungsi mahkamah syariah, mempertikaikan kewibawaan mahkamah syariah dan menyerang undang-undang syariah. Sebenarnya ini boleh menjernihkan keadaan di mana kalau sekiranya ada kelemahan, ada kepincangan, ada kelompongan daripada ruling yang bakal dibuat oleh mahkamah persekutuan, kita boleh buat pindaan kepada perlembagaan. Malah dah disebut dalam satu titah yang dibuat sewaktu Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam kali ke-70 bahawa jika perlu melihat kepada pindaan perlembagaan persekutuan. Kiranya ada perkara yang menimbulkan kepincangan berdasarkan kepada keputusan ataupun penggubalan yang dibuat, enactment yang dibuat di Dewan Undangan Negeri. Satu lagi syariah yang saya nak sebut. Sekejap KJ, saya nak cakap apa yang KJ katakan tu pernah berlaku saya rasa. Dalam saya baca sedikit buat kajian ringkas sebelum kita rekod ini. Ada satu pindaan perlembagaan ataupun the Constitutional Amendment Act 1988 passed during the administration of Malaysia's fourth Prime Minister Mahathir Mohamad telah meminda perkara 121/1 by removing the terms judicial power and vest kepada tu perkara dalam perlembagaan persekutuan itu yang secara impact dia mengurangkan kuasa mahkamah tinggi, mahkamah tinggi untuk membuat judicial review terhadap mahkamah syariah. Mahkamah syariah. Jadi itu maknanya macam KJ katakanlah keputusan mahkamah yang akan datang ni tidak berapa memihak kepada mereka yang mahu melihat pemerkasaan undang-undang Islam tu lebih tinggi, it's not the end of the road. Dia akan memerlukan satu tindakan yang lain, tindakan politik yang lain, yang adil, yang mengikut undang-undang, mengikut prosesnya, tetapi perlu dengan petition-petition ini supaya menjadi pencetus kepada sesuatu kalau nak buat begitulah. Apa yang berlaku adalah satu permohonan penjelasan kepada bidang kuasa dalam undang-undang. Notice petition. Itu sahaja. Ya, kita dia kalau tak jadi hari ini, dia akan jadi besok, dia jadi lusa. Somebody akan buat. Kita boleh speculate soal niat, soal tujuan berlakunya petition ini. Tetapi hakikatnya ini adalah proses yang memang sah. Dan kita kena melalui proses ni. Dan saya harap bahawa walaupun kita rasa sangat sensitif tentang isu ni, saya pun rasa risau, syariah pun rasa risau, jangan mengapi keadaan. Sebab kita nak tunggu keputusan daripada Mahkamah Persekutuan yang memang tujuan dia antara lain adalah untuk membuat keputusan berkenaan dengan isu perlembagaan. Berdasarkan perlembagaan sedia ada. Itu yang 9 hakim 9 hakim akan buat. So just nak jelaskan apa yang Syaril sebutkan tadi, Mahkamah Persekutuan bila dia bersidang, dia boleh bersidang dengan 3 hakim. Tetapi standard. Dalam kes ini dia bersidang dengan 9 hakim. 9. Dan bila Mahkamah Persekutuan bersidang, jumlah hakim yang bersidang ni bergantung kepada betapa penting kes itu, terutamanya dan kesan kepada perlembagaan. Kalau kes itu is of most importance constitutionally, maka semakin ramai hakim yang akan bersidang supaya mereka boleh bincang di kalangan hakim-hakim persekutuan. Dalam kes ini Syaril, yang menjadi pengurusi ataupun presiding kepada panel hakim adalah Ketua Hakim Humaymun. Presiden Mahkamah Rayuan pun ada dalam panel tersebut. Ketua Hakim Melaya ada dalam panel tersebut. Kalau tak silap saya, Ketua Hakim Chief Judge of Sabah dan Sarawak juga ada dalam panel tersebut, termasuk 5 lagi hakim Mahkamah Persekutuan. Jadi kalau kita tak boleh memberi kepercayaan kita kepada badan kehakiman yang tertinggi dalam negara kita, dalam keadaan ini diberikan tugas kepada 9 orang hakim, bukan 3, 9 orang hakim. Saya rasa ini paling ramai, the most empaneled federal court bench for any case. Saya rasa kita sendiri tidak menghormati perlembagaan persekutuan yang menjadi antara asas rukun negara kita dan the supreme law of the land. Setuju KJ. Jadi perkara ni kita cuba terangkan, walaupun perkara ni sensitif, pandangan kita kenapa benda ni perlu berlaku dan apa yang akan berlaku selepas keputusan diumumkan nanti. Kita doakan yang terbaik. Supaya
kita dapat memperjuangkan agar kita dapat memperkukuhkan lagi mahkamah syariah dan supaya kita dapat melihat kepada pentadbiran undang-undang agama Islam yang adil, yang berkesan, yang jelas supaya tidak lagi dapat diperkaikan dengan wenang-wenangnya. Tetapi itu tugas kita sebagai rakyat Malaysia. Sekarang ini tugas terletak kepada 9 orang hakim Mahkamah Persekutuan yang akan membuat keputusan yang maha penting ini. Kenyataan yang cukup jelas daripada KJ dan juga Syahril juga dalam Keluar Sekejap, dan saya fikir ia satu perkara yang penting untuk difikirkan bahawa ini adalah perkara yang penting dan perlu wujud. Tak kisahlah ini Ilin wujud ke, ni Ilin tak wujud ke, tetapi perkara ini penting untuk diperjelaskan tentang bidang kuasa di Mahkamah Syariah dan juga bidang kuasa persekutuan, sehingga akhirnya daripada sudut perlaksanaan ia akan jadi lebih jelas. Dan kalau contohlah petition ataupun notis petition daripada ni Ilin itu dimenangi dengan maksud Mahkamah Syariah Negeri Kelantan dan juga akan efek kepada negeri lain tiada kuasa berkenaan, pasti ia akan memberikan trigger pula kepada ahli-ahli parlimen untuk mengubal balik undang-undang. Wallahu ta'ala sahabat, kita doakan yang terbaik dalam isu ni. Keputusan mahkamah juga ditangguhkan dan kita tunggu keputusan yang terbaik. Doakan moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua. Jangan lupa sahabat, jumpa saya di Pesta Buku Antarabangsa Selangor 1 hingga 10 Disember ini. Saya akan berada di booth pada setiap hari berkenaan. InsyaAllah ada diskaun yang terbaik untuk sahabat-sahabat followers kita. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.